Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kejahilan terhadap pengetahuan agama Islam menjadi punca wujudnya perbuatan mengambil kesempatan mencari keuntungan menggunakan agama oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad berkata, jika seseorang tersebut mempunyai ilmu pengetahuan, dia tidak menjadi mangsa dan umpan kepada mereka yang mengambil kesempatan. Baru-baru ini, pihak Jabatan Agama Islam Perak diminta menyiasat pakej promosi taubat RM20 yang ditawarkan melalui sebaran poster kepada orang ramai di laman media sosial baru-baru ini. Laporan akhir bagi menyimak semula undang-undang berkenaan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan akan disedia dan dibentangkan pasukan petugas khas PPK dalam masa terdekat. Mengulas selanjut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa laporan berkenaan dibuat untuk pertimbangan Jemaah Menteri bagi menentukan tindakan selanjutnya. Beliau yang mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pemantauan turut berkata, mesyuarat mengambil maklum laporan interim yang dibentangkan PPK pada 25 April lalu dan turut memberikan input penambahbaikan untuk perhatian pasukan tersebut. Kabinet bersetuju melaksanakan fortifikasi tepung gandum dengan zat besi dan asid folik bagi pack 25 kg ke bawah secara mandatori. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Hari Jamaluddin. Fortifikasi ialah proses menambahkan zat tertentu ke dalam bahan-bahan makanan bagi meningkatkan mutu gizi makanan. Selain itu, Khairi berkata langkah tersebut bagi memastikan para zat besi dan asid folik dalam tepung gandum adalah seragam serta selaras cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO iaitu 6.0 mg zat besi dan 260 mikrogram asid folik dalam setiap 100 gram tepung gandum. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Kapsul Masa. Pada 6 Januari 2011, Majlis Pra-Pelancaran dan Sidang Media Siri Pencarian Imam Muda musim kedua telah disempurnakan oleh Datuk Seri Jamil K. bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis ini bertujuan untuk membina hubungan persahabatan dan semangat muhibah bagi mencari keredaan Allah SWT. Pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan atau JAWI dengan kerjasama Sesin Astro telah menganjurkan program bercorak keagamaan yang kontemporari bertempat di Seri Petaling. Uji bakat program ini telah diperluaskan lagi di kawasan yang menggalakkan seperti Kota Baru Kelantan, Kuantan Pahang dan Kota Kinabalu Sabah. Selain daripada lokasi-lokasi pada musim lalu iaitu Alor-Star Kedah, Johor Bahru dan Kuala Lumpur juga menjadi lokasi uji bakat program berkenaan. Petikan fakta ini telah disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Jom korban PNP? Jap. Korban aku bisa dengar. Tapi ni PNP. First time dengar. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya pengurusan korban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Sempena Aidiladha tahun ini, Radio IKIM dengan kerjasama Korban.com akan menganjurkan program Korban Bersama IKIM. Nak cerita panjang sangat.
Apa kata daftar je dulu? Hubungi korban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama, anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita telah pun berada di penghujung Ramadan. Cuba kita checklist semula tahap iman kita. Cuba kita tanya pada diri kita, berapa persenkah, berapa peratuskah markah kita nak bagi pada diri kita sepanjang Ramadan ini? Bagaimanakah solat kita? Adakah solat kita benar-benar khusyuk ataupun masih lalai? Bagaimanakah Quran kita? Apakah kita membacanya dan mengamalkannya? Bagaimana pula kebergantungan kita dengan Allah Azza wa Jal? Apakah kita benar-benar bergantung dengan Allah ataupun masih bergantung dengan makhluk? Banyakkanlah muhasabah diri di penghujung Ramadan ini. Banyakkanlah bertaubat. Kata Nabi SAW, seluruh anak Adam itu berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang bertaubat. Semoga kita mengakhiri Ramadan kali ini dengan pengakhiran yang baik dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tibanya Syawal nanti, kita adalah orang-orang yang benar-benar menang di sisi Tuhan Rabbul Jalil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi juga untuk sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini saya Nur Hayati Paradi bersiaran untuk bersama dengan sahabat-sahabat untuk perkongsian aspirasi 10.1 edisi Rabu yang positif insya-Allah untuk 27 April 2022 bersamaan dengan hari ini pada bulan. Kita berada di tanggal 25 Ramadan 1443 Hijrah. Moga-moga Allah sentiasa memberkati kita di bulan Ramadan ini, menghadiahkan kita, merezekikan kita dengan amal-amal soleh yang dapat kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan, dan Allah rezekikan kita untuk berada di bulan Ramadan sampai ke penghujungnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sahabat pendengar, terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi yang telah pun bersama dengan anda menerusi perkongsian Warna Pagi 4 jam bersama dengan Pian dan juga Lu. Kejap terima kasih pada mereka berdua. Alhamdulillah. Baiklah, untuk bersama dengan sahabat-sahabat, kejap lagi jadual kita tak lain tak bukan, kita bakal mulakan menerusi rancangan Kelvin Bertanya, dan insya-Allah hari ini soalan Kelvin berkisar tentang Lailatul Qadar katanya. Kan apa yang Kelvin sangat curious ataupun sangat nak tahu tentang Lailatul Qadar, insya-Allah kita akan ikuti perkongsian persoalan daripada Kelvin dan jawapan daripada Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. InsyaAllah Dr. HJ akan bersama dengan kita kejap lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga pastinya secara langsung juga kami bawa kepada anda di channel Radio IKIM di frekuensi-frekuensi di tempat anda insyaAllah. Untuk anda rakan pendengar, sebelum kita nak bersama menerusi rancangan Kelvin Bertanya, kita dengarkan terlebih dahulu Ustaz Tiga Beradik menerusi si bujur sirih untuk kita sentiasa
mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, walau apa rupa pun anak-anak kita, itulah adik-beradik kita, itulah yang sebenarnya hadiah daripada Allah SWT untuk kita laksanakan amanah sebaik mungkin, insya-Allah. Melilau mataku mencari yang sempurna, namun Tuhan anugerahkan yang teristimewa. Hadiah ini bukan sembarangan pengirimnya, kerana itu ku ubah rasa hibah kepada rasa bahagia. Cari jemari si bujur sirih aku genggam, dalam hatiku berkata sampai mati engkau ku jaga. Pasti Tuhan yang maha ada, Dia punya rencana. Si bujur sirih ku pangku nyenyak diri pandanglah dia seperti ku memandangnya. Lihat senyumnya yang berbeza terus dari jiwa, tiada agenda. Andai terkeliru dengan tuturnya, dengarlah kata hatinya. Aku pandang matanya seolah berkata, terima kasih mama papaku, doa kepadamu. Nikmatnya syurga. Pandanglah dia seperti ku memandangnya. Lihat senyumnya yang berbeza terus dari jiwa, tiada agenda. Andai terkeliru dengan tuturnya, dengarlah kata hatinya. Aku pandang matanya seolah berkata, terima kasih mama papaku, doa kepadamu. Kepadamu nikmatnya syurga. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan, barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah, atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua.
Pernah tak kita dengar kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya yang bernilai tinggi di Khaybar? Pernah tak kita dengar kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sebuah perigi lalu diwakafkannya untuk kegunaan orang-orang Islam di Madinah? Dan pernah tak kita dengar kisah Abu Talhah, iaitu seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma yang sangat disayangi lalu diinfakkan untuk kepentingan ummah? Apakah persamaan antara kisah mereka bertiga ini? Mereka adalah contoh sahabat Rasulullah SAW yang sanggup mengorbankan harta benda mereka demi mengharapkan perhatian daripada Allah Azza wa Jalla. Harta kesayangan diwakafkan demi kepentingan ummah kerana mereka tahu ganjaran yang mengalir pada setiap harta yang diwakafkan selagi mana harta tersebut digunakan. Siapa yang tidak mahu satu amalan yang mana pahala akan sentiasa mengalir hatta selepas mereka tiada lagi di dunia ini? Firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Rebutlah peluang menggandakan amalan wakaf sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasanizziprihatin.org. Yayasan Izzi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Wakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.iwakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat, kita ada soalan-soalan daripada Kelvin, insya-Allah, dan juga pastinya untuk mendengarkan jawapan, kita tak perlulah Hayati yang menjawab, dia tak akan jadi jawapan sebenarnya. Kita bersama dengan Dr. Nur Muhammad Zahalan, Muhammad Hadi Zahalan, dah pun berada di konti saat ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih banyak Doktor sudi untuk konti sekali lagi untuk bersama dengan sahabat-sahabat, dan juga sudi juga nak dengarkan soalan daripada Kelvin dan menjawab bagi pihak kami semua jugalah, sebab kami ni tak ada ilmu Doktor kan. Jadinya Alhamdulillah Doktor berkongsi, jadi kita pun belajar bagaimana sebenarnya nak menjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang bukan ataupun yang belum beragama Islam sebenarnya. Dan hari ini soalan daripada Kelvin Doktor, mungkin kita boleh dengarkan terlebih dahulu soalan-soalan daripada Kelvin. Silakan Kelvin. Hai Kelvin, apa soalan Kelvin untuk minggu ini Kelvin? Apakah yang dimaksudkan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan? Soalan kedua, kenapa dipanggil Lailatul Qadar? Maksud Lailatul apa? Qadar tu apa? Kalau kita tengok pecahan nama tersebut. Nama peristiwa lah, betul. Jadi Lailatul Qadar. Apa maksud dua-dua tu? Okey. Doktor, dari 2 soalan dulu dan yang lain kita simpan dulu. So banyak lagi soalan-soalan dari Kevin ni Doktor. Jadinya apa yang dimasukkan dengan Lailatul Qadar, dan juga apa tadi soalan pertama tadi Doktor? Mengenai tentang 10 malam terakhir. Silakan Doktor.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana Allah berikan kepada kita kesempatan. Kerana nikmat yang Allah kurniakan ni, nikmat hidup ni nikmat besar sebenarnya. Betul. Yati. Sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Radio IKIM, kepada Kelvin, masya-Allah, terima kasih kerana bertanya. Dan Kelvin pun dia cakna sebenarnya tentang isu Ramadan. Betul. Kemudian Lailatul Qadar disebut tu tadi, macam bahasa Arab, macam orang Arab dah. Kelvin dah macam orang Arab, Kelvin. Kan. Jadi alhamdulillah, kita sebenarnya Allah berikan kesempatan. Bukan semua orang yang Allah berikan kesempatan untuk masuk dalam 10 malam yang terakhir. Tetapi sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita kena rasa bersyukur, angkat tangan, ucapkan alhamdulillah sekarang ni. Sebab Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Dan di sana Allah sediakan satu tawaran bonus yang kita hari ni rata-rata kita lah kan, bila nak sampai hari raya ni, benda pengumuman yang kita tunggu-tunggu ni kan DJ Yati adalah pengumuman bonus lah. Kan, bonus nak tahu RM500 ke, RM1,000 ke, ataupun sebulan gaji ke, 2 bulan gaji ke. Kita rasa ya Allah seronok, itulah yang ditunggu. Kalau Perdana Menteri tu bercakap tu, contohlah kan, yang paling penting itulah yang walaupun ada amanat 10 contoh kan. 10, betul. Yang ke-10 itulah yang kita nak dengar sebenarnya apa dia. Jadi itu sebenarnya kegembiraan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kita ni usaha mentaati dia. Kerana di awal Ramadan kita berpuasa, kita tahan lapar, dahaga, kita ikut segala perintah Allah. Itulah takwa sebenarnya. Takwa ni kita ikut perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan Allah. Itulah takwa sebenarnya. Dan bila kita hari ni daripada 10 yang terawal, kita dah usaha, 10 pertengahan kita usaha, dan akhirnya di akhir itu Allah sediakan satu bonus bagi mereka yang berusaha. Dia ada orang yang jenis dia, DJT dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang dia tunggu bila malam Lailatul Qadar, malam tu je dia nak ibadat. Malam betul, kalau boleh nak tahu, kalau ada sign sungguh-sungguh nak kena nampak. Kalau boleh dia kata hari apa, pukul berapa ustaz, malam tu malam ke berapa. Jadi malam tu je. Jadi daripada awal tu dia kata tak apa, belum Lailatul Qadar lagi. Jadi yang Allah nak bagi ni orang yang betul-betul mencari redha Allah. Macam kita lah, bila kita nak dapat pekerja staf terbaik kan, kalau kita tahu hari tu KPI kita dah ambil, kita jadi rajin kita. Kan KPI kita nak ambil. Waktu kalau saya ingat di sekolah-sekolah dulu kan, waktu kita jadi anak murid, cikgu kata okey, kejap lagi kementerian akan datang turun, dia nak tengok KPI cikgu, jadi awak semua jaga perangai elok-elok. Jadi dia dah buat dah kan, ada skrip. Ada skrip. Okey, nanti cikgu tanya ni, kamu jawab ni. Nanti bila datang markah lebih. Jadi itu normal manusia. Tetapi yang Allah sorokkan ni sebab ada sebab. Itu insya-Allah nanti kita akan buka apakah rahsia Allah menyurukkan. Tapi Kelvin dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut 10 malam terakhir, ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Ada satu cerita bagaimana Abu Dhar. Cerita ni, hadis ni panjang sedikit, DJ Yati dan sidang pendengar. Panjang tapi sangat menarik. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, bagaimana Abu Dhar tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bilakah malam Lailatul Qadar itu? Abu Dhar ni macam kita juga nak tanya Nabi, adakah dia berlaku pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan? Dia tanya. Jadi Nabi SAW kata dia hanya berlaku dalam bulan Ramadan. Nabi bagi dah isyarat, dia tak ada bulan-bulan lain. Janganlah pergi cari bulan Rejab ke, bulan Zulqaidah ke. Tak, dia ada dalam bulan Ramadan. Okey, kita dah faham. Abu Dhar tanya lagi, ya Rasulullah, adakah dia dalam Lailatul Qadar ini, adakah dia berlaku pada waktu zaman Nabi saja ataupun dia akan sehingga hari kiamat? Itu pun soalan kita. Lailatul Qadar ni hanya sekali ke berlaku ataupun tiap-tiap tahun berlaku? Jadi kata Nabi, sehingga hari kiamat. Setiap tahun sehingga... Setiap hari tahun, Lailatul Qadar tu apa? Tapi kita akan kupaskan. Kelvin kena dengar apa dia maksud Lailatul Qadar. Tapi Kelvin sebut tu dah betul. Jadi
Makna dia kejap lagi. Kita dengar hadis dia. Kemudian Abu Zar tanya lagi. Nampak soalan Abu Zar ni menyebabkan kita, ya Allah, Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dan dia berlaku sepanjang tahun. Abu Zar tanya, ya Rasulullah, bila malam Lailatul Qadar itu? Secara spesifik. Kata Nabi SAW, carilah pada 10 yang terawal dan 10 yang terakhir. 10 yang terawal, 10 terakhir. Mesti terkejut. Ustaz, bukan kami dengar. Sabar dulu. Hadis tak habis lagi. Tak habis. Kita kadang-kadang kita ni sifat gitu. Mana ada 10 malam terakhir? Betul. Sabar. Bawa bertenang. Dia kata, dah lepas. Bulan Ramadan ni kan kena sabar. Nak marah tapi kena sabar. Okey, baik. Sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Nabi sebut, carilah 10 yang terawal dan 10 terakhir. Abu Zar tanya lagi. Waktu tu Nabi SAW bila dah bagi tahu kepada Abu Zar, kan, bila dah bagi tahu 10 yang terawal, 10 terakhir, Nabi duduk sembang dengan sahabat. Nabi berpaling sembang dengan para sahabat lain. Kemudian Abu Zar tengok, ni dalam hadis yang panjang sedikit, Abu Zar tengok Nabi bila dia bercakap dengan sahabat sehingga Nabi berhenti. Bila Nabi berhenti, Abu Zar mencelah. Ya Rasulullah, aku nak tanya lagi ya Rasulullah soalan. 10 yang terawal, 10 terakhir ni mana satu? Dia tanya Nabi secara spesifik, mana satu? Nabi kata, carilah di 10 malam terakhir dan jangan tanya. Nabi sebut, dan jangan tanya dah. Carilah 10. Kan tadi Nabi dah kecil. Daripada tadi, tahun jadi sebulan. Daripada sebulan, 10 terawal, 10 terakhir. Kemudian Nabi SAW kecilkan lagi. Nabi kata, tidak ada pada 10 terawal. Carilah pada 10 terakhir. Masya Allah. Sebab apa Nabi sebut gitu? Kejap lagi kita akan bagi tahu. Sebab apa Nabi tak sebut terus dia 10 malam terakhir? Kan senang. Jadi sebab apa Nabi sebut 10 terawal, 10 terakhir? Jadi bila Nabi sebut carilah pada 10 malam terakhir, kemudian Nabi lepas bagi tahu pada Abu Zar, Nabi sembang dengan sahabat. Kemudian Abu Zar tunggu. Tengok Nabi berhenti je, Abu Zar tanya. Sedangkan Nabi tadi dah ingat kan? Nabi kata jangan tanya dah. Abu Zar tanya juga Nabi. Abu Zar kata, ya Rasulullah. Bila Nabi berhenti, ya Rasulullah, 10 yang terakhir tu mana satu ya Rasulullah? Tahu tak, dalam hadis tu diriwayatkan Nabi marah. Sebab apa Nabi marah? Nabi kata dah jangan tanya. Nabi nak supaya kita ni usaha. Cari. Supaya kita ni bersungguh-sungguh. Jangan hari tu saja kita beribadat. Sedangkan ibadat ni bukan pada bulan Ramadan je. Itu kita nak faham tentang konsep Ramadan ni. Kita bukan hidup ataupun beribadah pada Allah bulan Ramadan. Ada orang ibadat Ramadan kan? Dia baca Quran Ramadannya. Dia solat jemaah Ramadannya. Dia istighfar Ramadannya. Dia berdoa Ramadan. Luar Ramadan dia kata tak apa, Ramadan depan pula kita buat. Ada orang macam tu. Jadi Ramadan tu tak berbekas kat hati. Betul. Sebab tu DJ Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Radio Aikin, Nabi kata jangan tanya. Dan kata Abu Zar, aku tak pernah tengok kan Nabi sangat-sangat marah sejak aku bersahabat dengan Rasulullah. Itulah waktu yang mana aku tengok Nabi sangat marah. Sebab Nabi kata jangan tanya dah. Jangan tanya. Tapi Nabi ni sifat baginda Rasulullah ni lembut. Nabi bagi tahu juga. Masya Allah. Nabi bagi tahu. Nabi kata carilah pada malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil 10. Yang tu kan banyak. Malam 20, 21, 22, 23, 24 kan 10. Ustaz 10 ni Ustaz. 10 jari ni banyak Ustaz. Jadi Nabi kecilkan lagi. Nabi kata cari malam ganjil. Jadi daripada 10 tinggal 5 dah. Dan Nabi kata jangan tanya. Kan? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tu semua ganjil. Ada orang, bila Ustaz bagi tahu tentang hadis ni, ada orang kata silap Abu Zar tak tanya lagi. Dia tak tahu yang Nabi dah marah tadi. Jadi dia kata kalau boleh dia nak tahu juga. Dah daripada 10, daripada sebulan, kecilkan jadi 20. Daripada 20 tu kecilkan jadi 10. Daripada 10 kecilkan lagi dari 5. Takkanlah 360 lebih hari ni kalau kita ambil lah hari dalam Islam ni, takkan 5 hari tu kita tak boleh fokus betul-betul ibadah. Tak boleh nak pulun sungguh-sungguh. Betul, tak boleh pulun sungguh-sungguh. Sebab tu Nabi SAW sebut di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang Bukhari, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadar. Kata Nabi, cari. DJ Yati sidang pendengar, kalau kita cari barang, kadang-kadang kita cari jumpa tak?
Kadang-kadang cari jumpa terus. Kadang-kadang tak jumpa. Kadang-kadang tak jumpa. Sebab tu kita kena tahu bila istilah cari ni, kita kena cari sungguh-sungguh. Kalau kita rasa benda tu penting, kita cari tak? Cari. Suami hilang cari tak? Tak cari ustaz, biarlah dia hilang. Ada ke macam tu? Ada. Tapi selalunya orang perempuan dia akan cari. Dia yang tak cari ni orang lelaki. Bini hilang, biarlah dia sesat. Tak balik rumah pun tak apa. Itu gurau. Kan? Jadi kalau kita betul-betul sayang, kita hargai benda tu penting. Handphone kalau di JT, kita naik kereta lupa patah balik, cari handphone. Mana handphone? Rasa inilah nyawa, inilah oksigen kita, inilah segala-gala. Kita akan cari sungguh-sungguh. Tapi kita tak rasa Lailatul Qadar tu penting dalam hidup kita. Sebab kita tak mencari. Cari ni bukan kita pergi cari kena keluar rumah, kita kena cari dekat hutan, tak. Cari ni ibadat kepada Allah. Maknanya kalau betul kita sayang Allah, kita cinta Allah, ni kita try, kita tengok dalam diri kita, sungguh ke kita ni hari ni mencari redha Allah. Kalau kita betul-betul cari, kata Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah kamu, dan ada orang yang jumpa dan ada orang yang tak jumpa. Ada orang yang jumpa dan ada orang yang tak jumpa ni bererti dia tak beribadah sungguh-sungguh pada Allah. Makna jumpa tak jumpa ni bukanlah kita Allah tunjuk kan. Itu cerita lain. Tak jumpa ni, dia tak cari, dia duduk. Dia tak nak ibadat kepada Allah. Jadi malam Lailatul Qadar, malam tersebut dia tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Itu maksud tak cari. Tetapi ada orang yang Allah bagi kelebihan, dia nampak malam Lailatul Qadar itu. Dengan apa saja yang Allah nak tunjukkan. Kan? Dan ada juga orang yang dia ibadat tapi dia tak nampak. Tapi dia akan dapat juga. Dia pasti akan dapat. Apa dia? Dia akan rasa kemanisan. Orang beribadat ni, kata ulama, dia akan dapat 3 kemanisan. Kemanisan pertama apabila dia melakukan ibadah. Kemanisan kedua apabila dia mendapat ganjaran di sisi Allah. Kemanisan yang ketiga apabila dia teringat yang dia melakukan ibadah. 3 kemanisan dia akan dapat, kata ulama, bila orang melakukan ibadah. Sebab tu, walaupun dia tak nampak malam tu Lailatul Qadar, pokok sujud, kan? Sebab kita ni, kadang-kadang, kita memanglah ulama sebut pada malam tu malam yang mana akan binatang akan senyap. Dia dalam hadis Nabi kan, binatang-binatang tidak akan mengeluarkan bunyi. Kita keluar-keluar, bunyi cengkerik ni. Ni bukan malam Lailatul Qadar. Tidur balik. Jadi kadang-kadang kita ni ialah lebih kepada begitu. Dan akhirnya kita tak pergi surau, kita tak pergi masjid, tak doa, tak buat ni semua, rugilah kita. Jadi tak cari itu bererti kita tak buat apa. Dan ada orang yang dia cari, dia akan jumpa. Jumpa ni maksudnya dia akan rasa paling kurang kemanisan. Tak semestinya dia akan jumpa malam Lailatul Qadar tengah orang kata pokok sujud lah apalah. Itu kepada siapa yang Allah nak tunjuk, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Kelvin, kita bila kita sebut sidang pendengar, bila kita hari ni kita mencari 10 malam terakhir, kerana di sana ada salah satu daripada yang Allah nak bagi ganjaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Ganjaran dia Kelvin tahu tak berapa banyak? Khairum min alfi syahr dalam surah Al-Qadr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Allah. 1000 bulan ni berapa? Ustaz try ambil kalkulator. Kita pun kena kira juga kadang-kadang. Gaji pun kira, takkanlah ganjaran tak kira. Kita ambil kalkulator. 1000 bulan ni berapa? Lebih kurang 83 tahun, tak sampai 4 bulan. 83. Baik. Bila Ustaz nak tanya, kita ni rata-rata umur umat Muhammad ni sampai tak 70 tahun? Jarang. 80? Kadang-kadang. Kan dia tak semestinya akan sampai. Tapi kebanyakan mereka umur 60 tahun, 50 tahun. Kan lagi 40 tahun pun dah meninggal. Nabi 63 tahun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu umur Muhammad ni pendek. Kerana pendek, kalau umat-umat dahulu 1000 tahun, kan 100 tahun. Kita ni dah lah pendek tetapi diangkat. Sebab apa? Hebatnya Allah bagi ganjaran walaupun kita hidup pendek, tetapi ada satu malam 83 tahun Allah bagi ganjaran. Sedekah, baca Quran, zikir, istighfar, solat, ni semua akan digandakan. Siapa? Bagi siapa? Yang mereka cari. Sebab tu Kelvin dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah di JYT, sebab tu 10 malam terakhir ni Nabi yang suruh. Sebab apa? Allah nak bagi rahmat Allah tu special bagi orang yang sungguh-sungguh
dia buat daripada awal, maka dia akan jumpa. Dia akan jumpa bererti dia akan rasa paling kurang, dia akan rasa sangat manis bila dia melakukan ibadah. Itu tandanya ibadahnya diterima oleh Allah, kata ulama. Sebab tu sahabat-sahabat Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Kelvin, itulah sebab kita kena cari 10 malam terakhir. Cuma persoalan dia, apa makna Lailatul Qadar? Kan? Dia tanya Lailatul apa? Qadar apa? Hebat pula. Kadang-kadang kita Lailatul Qamdar je kita. Kan? Ada orang perempuan nama Lailatul Qadar ada juga. Ada. Tapi apa maksud Lailah tu apa dia? Qadar tu apa dia? Kadang-kadang kita ni tertanya-tanya apa beza dia. Jadi jawapan dia, bila kita sebut Lailah apa, Qadar apa, kena tunggu selepas daripada ini. Kan jawapan sebab kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, teruskan bersama dengan kami. Ikuti perkongsian ini yang mana berada di FB IKIM. Tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham dan tahu bagaimana sebenarnya kita sebagai umat Islam, kadang-kadang kita sendiri pun dah 40 tahun hidup, inilah baru pertama kali tahu, oh macam tu ke sebenarnya kan. InsyaAllah kita akan bertemu banyak lagi apakah yang dimaksudkan dengan Lailah Al-Qadar. Dan untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhai babana ya kiram. Wa man dikrum unsuna fi salam wa nurun lana baina hadal anam. Sakuntum fuadi wa rabbul ibad wa antum marami wa aqsa nuran. Aqsa nuran alfa salam. Salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhai babana ya kiram. Wa man dikrum unsuna fi salam wa nurun lana baina hadal anam. Sakuntum fuadi wa rabbul ibad wa antum marami wa aqsa nuran. Always love of peace, Islam. Always love of justice, Islam. Never teaches violence because Islam is a gentle religion. Let's salawat to Prophet Muhammad. Let's hope he gave us a great shafa'at. May love and peace always be in our heart. May peace will come with the love from our God. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. 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 Wa man dikrum unsuna fi salam wa nurun lana baina hadal anam. Sakuntum fuadi wa rabbul ibad wa antum marami wa aqsa nuran. Dikrum unsuna fi salam wa nurun lana baina hadal anam. Sakuntum fuadi wa rabbul ibad wa antum marami wa aqsa nuran. Iwakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07 222 1655
Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin bertanya. Tadi soalan Kelvin ada 2 soalan. Ada banyak lagi sebenarnya soalan doktor kan? Nantikan cik. Tapi yang penting tadi sebelum kita berhenti rehat, selepas doktor nyatakan bahawa 10 malam terakhir tu kenapa hebat sangat sebab ada Lailatul Qadar, dan antara soalan Kelvin juga apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar itu doktor? Baik, terima kasih kepada Kelvin, DJT dan sahabat Radio Hakim. Bila kita sebut tentang Lailatul Qadar itu tadi, kita cari pada 10 terakhir dan kita kena tanya, sebenarnya kita ni kan DJT dan sahabat pendengar, kita dah hidup berapa tahun dah? Cuba kita tengok diri kita, maknanya kita tolaklah 10 tahun waktu kita ni zaman gedik lah kita kata, 10 tahun tu sama belum. Kanak-kanak lah kita kata kan. Kalau hari ni umur kita 30 tahun, maknanya dah 20 tahun, 20 kali kita jumpa dan 20 kali kita dah dapat Lailatul Qadar. Sebenarnya. Kalau dah yang 40, 50, 60, bayangkan. Tetapi kita masih lagi lalai. Masuk bulan Ramadannya, awal okey. Kan? Kita tengok 10 terakhir, ramai orang. 10 pertengahan dah separuh. 10 tinggal yang 10 ni Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak kan, dan mereka-mereka yang yang sewaktu dengannya. Jadi kita ni jangan lalai. Ni ada lagi. Ni ada malam 27 dan malam 29. Ya. Malam tadi 25. Jadi sebab apa Allah rahsiakan? Sebab bila Allah rahsiakan dan diberitahu pada 10 malam terakhir, lagi-lagi pada malam-malam ganjil, supaya orang beriman sibuk ibadat sepanjang Ramadan itu. Sebab tu orang beriman dia akan sibuk ibadat. Dia akan betul-betul dia akan struggle untuk cari redha Allah. Itu sebab Allah sembunyikan. Dan sebab Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar adalah disebabkan bukan malam tu saja kita beribadat. Jadi kita kena beribadat pada setiap malam. Jadi kita itu hanyalah ganjaran yang Allah sediakan. Sebab tu kalau orang beriman dia akan sepanjang, dia tak kira pada waktu, dia tak kira pada hari. Kerana ibadat ini dia takkan putus sehinggalah kita meninggal dunia. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Sahabat-sahabat Radio Hakim, bila kita sebut apa maksud malam Lailatul Qadar? Lailah itu dalam bahasa Arab sebenarnya, Qadar tu pun dalam bahasa Arab. Dan alhamdulillah telah dimelayukan. Kita pun sebut Lailatul Qadar, kita dah faham dah. Kan? Jadi mungkin yang sahabat-sahabat mereka yang bukan Islam tak faham. Lailah itu bererti malam. Qadar itu maksudnya kemuliaan ataupun ditentukan. Ataupun ditentukan. Pada malam itu ditentukan ganjaran, pahala yang Allah akan berikan, kata ulama. Ataupun disebutkan kemuliaan malam itu adalah sangat mulia. Disebabkan apa? Diturunkan padanya Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Qadr ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata ulama, sebab itu malam itu sangat mulia. Lailah itu malam, Qadar itu maksudnya kemuliaan. Ada yang menyatakan tentang ketetapan. Jadi sahabat Radio Hakim, kita dah faham bermulanya malam Lailatul Qadar, ganjaran itu bermula malam. Maknanya kata ulama, malam itu bermula adalah selepas daripada kita, ialah kalau tarawih itu lepas Isyak. Maksud kita sini malam adalah maghrib. Dah bermula dah kita beribadah, dah kira malam. Sehinggalah kan Allah sebut dalam surah Al-Qadr, sehinggalah terbitnya fajar. Subuh. Itulah malam. Bermulanya daripada maghrib kita dah beribadat, Isyak kita beribadat, solat tarawih dan sebagainya, sehinggalah pada malam 2/3 malam tahajud, taubat, zikir dan sebagainya, sehinggalah azan subuh. Sebab tu pada malam itu Allah ceritakan dalam surah Al-Qadr tadi kan, bila Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kamu tahu tak apa itu malam Lailatul Qadar? Sebab kita pun tak tahu. Melainkan Allah cerita. Sebab dalam Quran bila sebut wa ma adraka, perkataan ni bahasa Arab lah. Bila kita jumpa wa ma adraka, selepas tu Allah akan bagi tahu apa dia punya cerita. Banyak dalam ayat, dalam surah Al-Qari'ah pun ada. Kan? Allah sebut
tahu tak kamu tentang hari kiamat? Kemudian Allah cerita tentang hari kiamat. Maksudnya tak tergantung. Tak tergantung. Allah cerita, wa ma adraka lailatul, apa dia yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Kemudian Allah cerita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan itu saja, Allah ceritakan keadaan malam tu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu Allah izinkan para malaikat. Bukan saja malaikat, Jibril alaihissalam. Siapa Jibril? Ketua bagi malaikat. Penghulu malaikat turun. Oh, ni panglima malaikat turun dengan izin Allah membawa segala perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun itu. Itu yang sebut qadar itu. Ditakdirkan oleh Allah. Qadar, takdir. Takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut malam itu turunnya membawa kerahmatan, membawa kasih sayang, membawa keampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Lailatul Qadar, bagi mereka yang nak keampunan, itulah malam yang akan diampunkan, akan di seperti mana dalam hadis, di dalam hadis, man qama Lailatul Qadar, sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, dengan keimanan, wahtisaban, mengharapkan ganjaran Allah, pahala, ketakwaan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosanya. Nampak? Allahu Akbar. Allah akan ampunkan dosa pada malam tu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehinggalah sejahtera berkat malam itu sehingga waktu fajar. Tiba-tiba kita sedar lepas subuh, ya Allah, semalam malam Lailatul Qadar contoh. Ada tak peluang? Habis. Peluang tu dah habis. Bila dia dah tutup tawaran, habis. Jadi nak tunggu tahun depan pula sekiranya kita hidup. Sebab tu Ustaz selalu sebut, Ramadan ni dia akan jumpa, setiap tahun dia akan jumpa kita. Tapi kalau sekali dia tak jumpa kita, tiba-tiba tahun tu tak jumpa, maknanya kita dah jadi ahli kubur. Kita dah tak ada. Kita yang dah tak ada dah. Sebab tu, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, Kelvin, itulah makna malam Lailatul Qadar. Secara ringkas, mungkin ada soalan-soalan lain yang kita akan tambah. InsyaAllah. Kelvin tanya soalan juga lagi, Doktor. Kita dengarkan terus soalan daripada Kelvin ini. Apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Sebab kita orang tahu untuk orang yang ada amalan yang baik pasti merasai tanda-tanda tersebut, tetapi mereka pastinya akan kongsi juga. Soalan keempat, cara-cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kelvin pun tanya macam mana cara dapatkan Lailatul Qadar. Baik. Bila kita sebut tanda-tanda dia, memanglah disebutkan di dalam hadis dan disebutkan oleh para alim ulama tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam hari dan pada keesokan hari. Kita cerita tentang keesokan harinya dulu. Maknanya malam tu nanti tunggu special. Contohnya tadi kan malam 25 kan, malam ke-25, hari ni kan kita dah masuk 25. Maknanya tanda dia adalah, kata para alim ulama seperti mana yang diambil, tandanya mentari hari itu hari yang mana matahari itu tidak memancar ataupun tidak silau, menyilaukan mata kita kan. Sekarang ni kalau kita nak tengok matahari terus kan tak boleh. Tapi pada malam, pada hari yang siang itu kita boleh tengok. Walaupun selepas malam Lailatul Qadar tu, malam Al-Qadar, lepas tu pagi tu kita boleh tengok cahayanya tak menyakitkan mata. Bukanlah kita boleh tengok lama, tak. Maknanya kita boleh renung tu, dia mendung lah, kita dia katakan redup. Dan itu di antara yang disebutkan oleh para alim ulama. Dan pada malam itu antara tanda-tanda ni, tapi bila Ustaz sebut ni, tak semestinya orang yang akan dapat. Kadang-kadang yang ni kita cari tanda sehingga kan 10, saya rasa malam tahun ni Lailatul Qadar tak jumpa, tak ada. Sebab kita duk fokus tanda tu, kadang-kadang ialah kita tak rasa macam tanda-tanda kematian. Kadang-kadang dah datang tapi kita tak sedar. Antaranya pada malam tu tidak dibenarkan haiwan untuk orang kata yang disebutkan oleh ulama bersuara. Pada malam tu dia rasa sunyi je, sepi je, dia rasa tenang. Pada malam tu kita akan rasa tenang. Pada malam tu dia tidak, di dalam hadis Nabi, ada satu hadis Nabi yang menarik juga untuk dikongsi. Bila Nabi nak cerita tentang malam Lailatul Qadar, pada malam tu tak semestinya tak hujan. Sebab ada dalam satu hadis Nabi yang mana hadis ni diceritakan, Nabi bagi tahu sahabat pada malam Lailatul Qadar, aku bermimpi, kata Nabi, aku bermimpi pada malam itu hujan. Maknanya Madinah ataupun Masjid Nabawi ni basah. Kan dulu kan rumah Nabi ataupun Masjid Nabawi ni dia diletakkan pelepah tamar. Pelepah tamar lah.
Jadi bila hujan tu akan membasahi lantai masjid Nabi. Kemudian itu Nabi mimpi. Nabi mimpi itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian bila sahabat dengar hadis ni, ada satu malam tiba-tiba awan datang dan hujan membasahi Masjid Nabawi. Sehingga kan kata sahabat, dahi Nabi dan hidung Nabi dibasahi dengan air lumpur. Sebab kan lantai bukan macam lantai kita sekarang kan. Tanah kan dia. Sana tanah. Jadi bila disebutkan malam itu malam ke berapa, maka sahabat sebut ni Sa'id Al-Khudri, riwayat Sa'id Al-Khudri dalam hadis, malam itu adalah pada malam 21. Oh, Ustaz dah lepas Ustaz. Itu sahabat yang ceritakan. Dalam hadis ada yang kata 27, ada yang kata 21, ada kata 23. Berselisih pandangan para sahabat sekalipun. Tapi tak apa. Antara tandanya kemungkinan kata ulama pada malam itu boleh jadi hujan. Sebab berdasarkan Nabi mimpi tadi. Dan Nabi mimpi dan benda tu berlaku. Sebab Nabi ceritakan pada malam Lailatul Qadar itulah yang berlaku. Cuma kata ulama, sama ada ia berlaku ataupun tidak, kadang-kadang kita tahu rasa ataupun kadang-kadang kita tidak, bergantung kepada kehendak Allah. Ada yang kata malam tadi hujan lah doktor. Betul. Jadi hujan. Jadi sebab tu kita kata kadang-kadang tanda-tanda ni ulama sebut. Kan? Ulama sebut. Adalah beberapa lagi tanda yang ulama sebut. Pokok waktu itu nampak seakan-akan sujud dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak nampak pun benda tu. Tetapi yang paling penting kata ulama, beribadahlah pada 10 malam terakhir supaya kita tak terlepas pandang. Mungkin kita tak terasa. Kan? Tiba-tiba malam tu rupanya malam Lailatul Qadar. Dan kebiasaan orang ni, DJ Yati dan sidang pendengar, kalau dia beribadat pada malam 23 contoh, kan 21 dia tak beribadat, dia akan kata malam 23 lah Lailatul Qadar. Sebab dia buat malam tu. Sebab dia buat malam tu. Kadang-kadang orang yang 23 dia tak buat, 21, 25 tadi barulah dia bangun malam. Sebenarnya malam Lailatul Qadar tadi, bukan 23, bukan 21. Yang tak ibadat 25, 23, 21, dia 27, confirm 27. Dia jadi perbahasan. Dia jadi perdebatan. Sebab apa? Sebab semua nak declare dia jumpa malam Lailatul Qadar. Sebenarnya cari, Nabi suruh cari. Jumpa tak jumpa, yang penting ada. Itu yang penting yang kita kena tahu. Kemudian soalan yang kedua Kelvin tadi mengenai tentang cara nak dapatkan. Cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan kita beribadah. Itu je satu-satunya kita nak jumpa malam Lailatul Qadar. Kita kena faham dan kita kena tahu, bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita beribadat, maknanya malam itu apa sahaja ibadat yang kita lakukan maka akan digandakan. Jadi boleh tak Ustaz nak kongsikan beberapa ibadah? Boleh betul. Baik. Ada beberapa ibadah yang bagus untuk dibuat. Yang pertama, jadi sidang pendengar boleh catat, yang menonton di FB boleh like, boleh share. Ada beberapa ibadah yang disebutkan oleh para alim ulama. Yang pertama adalah berdoa, jangan lupa tinggal. Jangan lupa tinggal. Maknanya jangan tinggal langsung. Doa seperti mana Nabi ajarkan kepada Aisyah dengan doa, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuun, engkau ni maha pengampun, karimun, kau maha mulia, tuhibbul afwa, kau cintakan kepada keampunan, fa'fu anni, ampunkanlah dosaku. Jangan tinggal. Doalah banyak, tak ada masalah. Sebab doa kita nak 10 malam terakhir, kita nak Allah ampunkan dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh, pada malam itu biar kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dalam hadis Nabi SAW ni, Nabi tak bukanlah sebut untuk khusus malam Lailatul Qadar, tapi kalau boleh kena jaga, iaitu antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang berwuduk, melazimi wuduk walaupun payah. Yang payah selalu orang perempuan. Yang nak buka tudung lah Ustaz, saya ni oning kena jadi Ustaz, walaupun telekung. Kalau tak tidak tak on point, jangan tegur. Orang lelaki kalau tegur maknanya Ramadan tu dia habis. Cerah masa depan. Jadi kalau dia betul-betul dia buat berwuduk sebelum nak tidur, berwuduk kan, biar dia tidur dalam keadaan berwuduk, dia kena jaga, maka dalam hadis Nabi diampunkan dosanya dan diangkat darjatnya. Jangan lupa berwuduk. Batal, susah macam mana? Berwuduk. Yang ketiga, jangan tinggal solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah. Kerana kata Nabi, orang yang solat isyak berjemaah, tolong orang perempuan ni, kan dia duduk kadang dekat rumah, tolong buat solat berjemaah. Kalau ada anak, panggil berjemaah. Kalau suami, suruh berjemaah, pergi masjid surau. Sebab apa? Kata Nabi, orang yang solat isyak
dia akan dapat separuh daripada malam qiyamul lail. Solat subuh seluruh malam dia qiyamul lail, pahala ganjaran. Kalau dia tak buat solat subuh, solat isyak berjemaah, rugi dia. Kemudian yang keempat, apa yang perlu dilakukan yang keempat, iaitu jangan tinggal bersedekah. Sebab sedekah itu akan digandakan 80. Dan kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, iaitu sedekah ni tutfi'u al-khati'ah. Dia akan, ataupun tamsahu al-khati'ah, dia akan menghapuskan dosa. Bayangkan 83 tahun, lebih kurang 4, dekat dengan 4 bulan, Allah ampunkan dosa kita. Sedekah. Sekarang ni sedekah tak payah, dah ada dah. Kita dah boleh, orang kata bank in, kita dah tak perlu nak pergi cari masjid. Kan? Masjid pun sekarang ni dia kata bank in lah senang. Tabung selalu orang ambil. Kan contoh. Jadi nak bank in pun senang, kita dah ada dah nombor akaun, terus bank in. Jangan tinggal sedekah sebab akan digandakan. Sedekah ni bila kita nak mati, kita minta pada Allah untuk lewatkan. Untuk apa? Kita tak minta nak solat, kita tak minta nak pergi haji, tak minta. Kita nak minta sedekah. So, solat ada masa dia. Betul. Haji ada masa dia, sedekah tak ada, dan ganjaran dia sangat hebat. Sebab tu jangan tinggal sedekah. Dan yang paling akhir sekali, biar kita dapat ganjaran khatam Al-Quran. Ada di dalam riwayat hadis Nabi SAW. Kan Ustaz tulis juzuk amma. Ustaz alhamdulillah dah menulis, insya-Allah akan keluarkan e-book tentang juzuk amma, mengumpulkan tafsir-tafsir yang muktabar. Antara yang disebutkan oleh Nabi, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, ganjaran khatam Al-Quran. Jadi pada malam tu, kalau kita sebut, Nabi sebut, orang yang membaca surah Al-Ikhlas sekali, 1/3 Al-Quran. Baca 2 kali, baca 3 kali, maknanya sebuah Al-Quran kita dapat. Malam tu perbanyakkan surah Al-Ikhlas. Digandakan 83 tahun. Kalau Al-Ikhlas tu dalam solat, Ustaz? Boleh. Sama. Dan dalam satu hadis Nabi, orang yang sayang surah Al-Ikhlas, cinta surah, kata Nabi, wajabat. Nabi sebut wajabat. Dia wajib masuk syurga. Masya Allah. Wajib masuk syurga. Nabi sebut. Dan ada seorang sahabat, dia kata, inni uhibbu, aku cinta pada surah Al-Ikhlas. Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintanya kamu kepada surah Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk syurga. Malam Lailatul Qadar, perbanyakkan surah Al-Ikhlas. Takkan tak hafal. Jadi senang. Ataupun kita baca surah Al-Kafirun. Kerana kata Nabi, orang yang membaca surah Al-Kafirun, rubu'ul Quran, 1/4 Quran sekali baca. 4 kali khatam Quran. Bukan maknanya khatam tu lepas tak payah baca Quran lah. Pahala. Pahala dia menyamai. Jadi kita nak menyamai 83 tahun. Dan yang terakhir, kalau susah juga Ustaz, 4 pun banyak, 3 pun banyak, baca surah Al-Zalzalah. Ada 8 ayat je surah Al-Zalzalah, menyamai 1/2 Al-Quran. Baca 2 kali, pahala khatam Quran. Jadi inilah amalan-amalan yang perlu diamalkan. Bermula malam ni, jangan tunggu malam-malam ni. InsyaAllah malam 27 ada, malam 29 ada. Moga-moga dia adalah salah satu daripada malam Lailatul Qadar. Wallahualam. Amin, amin ya rabbal alamin. Doktor, kita nak raikan juga sikit-sikit soalan daripada sahabat-sahabat kita, boleh Doktor? Boleh, di Facebook IKIM kita ada Al-Afifa Adiva. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, alhamdulillah perkongsian bermanfaat. Cuma soalannya, bagaimana untuk kita tahu dosa-dosa diangkat dan diampunkan di malam Lailatul Qadar? Baik. Bila kita nak tahu dosa-dosa kita diangkat pada malam Lailatul Qadar, maka kata ulama seperti mana dalam surah Az-Zumar ayat 56. Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Allah akan mengampuni segala dosa yang kamu lakukan. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita akan sentiasa dekat beribadah kepada Allah. Itu tanda Allah ampunkan dosa dia. Sebab bila Allah sayang kepada hamba, dia akan tarik hambanya untuk melakukan ibadah. Tapi kalau kita hari ni buat dosa, maknanya kita risau ibadat kita tak diterima, taubat kita tidak dipandang oleh Allah sebab buat dosa. Masya Allah, kita dah sampai hujung-hujung Doktor. Soalan banyak juga tadi kan, tapi itulah kita dah sampai ke penghujung. Sedikitlah mungkin pesan-pesan Doktor untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Sahabat-sahabat Radio Hakim, DJ Yati, sidang pendengar, kemudian Kelvin yang bertanya, beribadahlah terus kepada Allah. Kerana kita beribadah ni adalah untuk kehidupan dunia akhirat kita. Kita kena ingat yang kita sembah ni adalah Allah. Inilah peluang. Mungkin peluang ini tidak akan dapat diulang pada tahun depan. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Itulah setiap kali kita sebut Ramadan yang terbaik. Kita doakan semoga Allah merahmati kita. Angkat tangan,
buatlah amalan-amalan walaupun sedikit. Tu sebab tu Ustaz sebut tagline Ustaz sedikit. Biar perlahan asal berjalan. Istiqamah walaupun sedikit. Kerana yang sedikit itu tapi ikhlas dan berterusan itu lebih baik daripada kita buat banyak, last kali kita tinggal tetapi kita tak ikhlas. Buatlah dengan kita buat dengan atas perintah Allah, dengan keikhlasan, insya-Allah Allah akan berikan keampunan dan Allah akan berikan ganjaran malam Lailatul Qadar kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Kalaulah shift malam lah kerjanya kan, contoh kan waktu tu malam lah kerjanya, insya-Allah masih lagi boleh berdoa. Betul. Masih lagi boleh baca Qul Huwallahu Ahad. Betul. Macam orang perempuan, sama orang perempuan dia banyak tanya dia tu, Ustaz, saya tak boleh nak solat Ustaz. Saya nak buat apa? Kita boleh istighfar. Kita boleh berdoa, kita boleh berzikir. Tidak jadi masalah. Kita boleh sedekah, kita boleh buat benda-benda yang baik. Jadi semua itu ganjaran yang disebutkan oleh Nabi.